Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat yang mulia 18 Ramadan 1442 bersamaan dengan 30 hari bulan 4 2021. Alhamdulillah kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Taha. Tafsir surah Taha, surah yang ke-20 dalam juzuk yang ke-16, surah yang ke-20, juzuk yang ke-16, muka surat Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 635, bermula ayat yang ke-17. Ayat 17 surah Taha. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada perbincangan dan penjelasannya insya-Allah. Ayat kita tidak banyak, 17 hingga 23. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. Ayat ini, para jemaah sekalian, tanda ini adalah merupakan episod yang kedua di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam dalam surah Taha. Dalam episod yang pertama telah kita bincangkan dalam siri yang lepas, iaitu perlantikan ataupun pertabalan Nabi Musa sebagai Rasul, sebagai Nabi di Bukit Tursena, di Wadi Al-Muqaddas, lembah yang suci, nama dia Tua. Setelah selesai pelantikan, maka dalam siri yang kedua ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sesuai kita kata, iaitulah siri latihan. Latihan persiap diri dengan mukjizat-mukjizat yang sangat nyata untuk Nabi Musa alaihissalam berdepan dengan Fir'aun yang angkuh, yang sombong, yang takabur, dan macam-macam lagi dia punya perangai. Itu dia panggil perangai Fir'aun yang cukup dahsyat. Dan yang kebetulan di zaman Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun dengan geng-geng dia banyak menggunakan sihir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala
beri kepada Nabi Musa mukjizat yang boleh melawan mereka. Boleh berlawan dengan ahli-ahli sihir yang macam sihir. Tengok, macam sihir tapi dia bukan sihir, dia mukjizat. Itu kita kena bezakan di antara sihir dengan bukan sihir. Sebab itu berbezanya pandangan, berbezanya suasana yang berlaku menyebabkan kita akan nampak perbezaan yang besar penerimaan ahli sihir terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat 11. Selesai daripada pertabalan, pelantikan, sekarang Allah nak uji Musa. Macam kalaulah sesuai kita kata latihan. Sesi latihan menerima mukjizat untuk berdepan dengan puak-puak ahli sihir dan pengikut Fir'aun. Tengok ayat 17. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Dan apa bendanya yang ada di tangan kananmu itu, wahai Musa? Allah tanya. Soalan ni bukan soalan Tuhan nak tahu. Tuhan tak tahu. Soalan orang panggil nak buka mulut untuk berinteraksi, untuk berkata-kata. Supaya Musa hilang dahsyat, hilang rasa gerun, takut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Musa. Wa ma tilka biyaminik. Ada apa kat tangan kau tu Musa? Ada apa? Tengok nota di bawah 854. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah mulai menerangkan tentang mukjizat yang akan dikurniakannya kepada Nabi Musa alaihissalam yang membuktikan kerasulannya. Mukjizat itu ialah tongkat yang sedang dipegangnya. Mana Nabi Musa ni dia ada tongkat di tangan. Kelebihan tongkat kita akan tengok nanti sekejap lagi. Semalam kita dah bincang tentang kelebihan cerita capal kan, cerita capal. Hari ni tongkat pula. Cerita tongkat Nabi Musa pun bukan calang-calang. Panjang juga cerita dia. Kita masuk kejap lagi dalam bab tongkat. Baik, sekarang ni kita nak pergi kata-kata Allah Ta'ala kepada Musa, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ. Apa ada di tangan kau ya Musa? Nabi Musa AS, Allah Ta'ala beri ke dia peluang untuk berkata-kata. Maka Nabi Musa AS bercakap panjang. Dia cuba nak ambil peluang untuk berkata-kata lama dengan Allah Azza wa Jalla kerana peluang ni boleh jadi tidak berulang. Sebab itulah kata di bahasa Arab kata al-fursatu qad la tata'attakarrar. Peluang mungkin tidak berulang. Kita jangan rasa tak apalah nanti kali lain lah. Nanti kali lain lah. Akhir sekali tak ada kali dah kita. Sebab itulah setengah orang kata ini kali lah. Kan? Jadi kadang-kadang ini kali lain tak ada kali dah. Maka Nabi Musa telah memberi jawapan yang detail. Qala Musa. Qala hiya asai. Nabi Musa menjawab, ini tongkatku. Tuhan tahu dah tongkat tu. Nabi Musa jawab, ini tongkat saya. Tengok 855 apa dia kata. Setakat ini, qala hiya asaya. Setakat itu sempurnalah jawapan Nabi Musa kepada soalan apa di tanganmu. Tetapi oleh kerana dia suka berkata-kata dengan Tuhannya, dengan Allah lebih lama, lalu ia menyebutkan tentang kegunaan tongkat itu. Musa ambil peluang nak bercakap panjang. Maka dia beri detail kepada tugas tongkat. Yang pertama, asaya. Ini tongkat aku. Atawakka'u 'alaiha. Aku bertekan atasnya semasa berjalan. Jadi tongkat ni saya bertongkat dengan dia. 3. Wa ahushu biha 'ala ghanami. Dan aku memukulnya dengan daun-daun kayu supaya gugur kepada kambing-kambingku. Itu bahasa Arab kata.
Al-hasyu. Al-hasyu ni maknanya kita buat kait pokok, kait daun. Maknanya kita ambil tongkat, boleh jadi tongkat dia belok macam ni, kita pun ambil dengan kat tongkat ni, kita orang goyangkan daun dahan supaya gugur daun. Itu dia panggil hasyu. Dalam bahasa Arab kata wa ahasyu ay adribu bihas syajar, supaya gugur dia punya daun-daun. Itu panjanglah bahasa dia tu, mengikut dalam ahli lughah kata. Baik. Yang keempat, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan ada lagi bagiku padanya kegunaan-kegunaan yang lain. Banyak lagi ni, ya Rabbi, banyak kerja lagi dia punya fungsi tongkat. Para jemaah sekalian, ada sebahagian ulama dia tulis kitab. Allafa ba'dul mutaakhirin, sebahagian ulama yang kemudian dia tulis kitab tentang apa? Manafi' al-asa, faedah tongkat. Jadi oleh kerana Nabi Musa kata ma'aribu ukhra, banyak lagi fungsi tongkat aku ini, maka para ulama menyenaraikan beberapa fungsi yang lain. Tanda tuan-tuan, tanda dia kata senarai fadilat tongkat. Sekarang ni kita nak main fadilat tongkat pula dah. Kan? Setelah kita bincang tentang benda lain dah. Di antaranya, tandalah sikit, kita ambil kelebihannya. Wa manafi'ul asa kasiratun, tanda manfaat tongkat itu banyak. Yang pertama, kita pacak tongkat di hadapan tempat kita nak solat. Dia panggil sutrah. Sutrah. Sutrah ni tuan-tuan, bila kita nak solat, tidak ada benda depan kita. Tak ada dinding ke, tak ada apa. Kalau kita ada tongkat, kita ambil tongkat tu, kita pacak depan kita. Sap, sini. Jadi kita solat di situ. Mana-mana orang nak lalu depan kita, dia kena melepasi kawasan yang kita pacak tongkat. Pergi depan tu tak apa. Itu dia panggil dalam bahasa fiqh, dia panggil apa? Sutrah. Sutrah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita keluar nak solat raya di padang, maka dipacaknya hirbah. Pacak dia punya tombak kat situ. Itu di antara fungsi tongkat lagi. Fungsinya yang kedua, tongkat ini untuk menghalau hayawan-hayawan ternakan. Sebab itulah para penggembala, dia kena ada tongkat di tangan dia. Tapi kalau untuk unta mungkin besar sikit, untuk kambing kecil sikit kan. Fungsi yang ketiga, al-i'timadu 'alaiha fil masyi. Kita boleh bertongkat di atas tongkat kita ni bila berjalan, kita bertongkat dengan dia. Lebih-lebih lagi orang tua yang bergoyang lutut dia ataupun sakit kaki, sakit apa. Fungsi yang keempat, nak menjaga diri daripada apa? Jaga diri daripada tergelincir. Mana tempat-tempat jalan yang licin, kita bertongkat di atas tongkat kita tu. Yang kelima, kita boleh letak kain di atas ujung tongkat kita tu untuk kita nak selamatkan kita daripada panas. Zaman kita ini orang buat payung lah, kan? Batang payung tu asalnya tongkat. Kita letak kain situ. Yang keenam, tudni ma ba'udah. Tongkat boleh mendekatkan apa yang jauh. Mana benda tu jauh, kita holor tangan kita dengan tongkat, tarik ke dekat. Mendekatkan benda yang jauh. Yang ketujuh, yuqra'u bihal abwab. Tongkat boleh kita buat ketuk pintu. Kita pergi rumah, kita ketuk pintu dengan tongkat. Assalamualaikum. Yang ke-8, taqi min aquril kilab. Tongkat juga boleh menjaga diri kita daripada apa? Daripada anjing-anjing ataupun hayawan liar yang cuba nak kacau kita. Ada tongkat tangan, lari dia, kan? Allahu Akbar. Kata di para ulama, banyak lagi lah fungsi-fungsi tongkat itu. Dan ada lagi lah dari sudut kita, waktu kita nak berkhutbah, elok kita pegang tongkat. Kita pegang tongkat. Allahu Akbar. Jadi telah menjadi adab puak-puak Arab ni, bila dia nak berkhutbah, dia akan ada tongkat di tangan dia. Sama ada dengan tombak dia, dengan pedang dia atau apa saja, menunjukkan rasmi. Itulah khatib kita bila nak berkhutbah, kita pegang tongkat. Bukan syarat khutbah. Kalau tak ada tongkat pun sah. Jangan pula kita kata tongkat, kalau tak ada tongkat tak sah. Siapa dia kata tidak ada tongkat tak sah. Maka di sini kata di para ulama,
Ada riwayat nisbah kata-kata ini kepada Ibnu Abbas. Dia kata, baik, itu beberapa fungsi tongkat, panjang lagi. Yang pentingnya, Musa kata, waliya fiha ma'aribu ukhra. Banyak lagi fungsi tongkat. Kata di Ibnu Abbas, ini riwayat nisbah kepada Ibnu Abbas. Wallahu alam, kita pun tak semak dia punya sanad. Dia kata, memegang tongkat itu sunnatul anbiya. Jadi para nabi-nabi biasanya dia ada tongkat. Ada tongkat berjalan. Dan orang mukmin pun suka juga pegang tongkat. Jadi eloklah kalau kita ada tongkat. Lebih-lebih lagi kita orang yang sudah berumur, sudah tua, pegang tongkat, bagus. Kata di Al-Hasanul Basri rahimahullah, fiha sittu khisal. Tongkat ni ada 6 ciri keistimewaan. Yang tadi fungsi. Yang ni ciri keistimewaan. Yang pertama sunnatul anbiya. Sama dengan Ibnu Abbas tadilah. Menjadi satu gaya hidup para nabi, dia ada tongkat. Zinatus sulaha, perhiasan kepada orang-orang saleh bertongkat. Silahun alal a'da, tongkat juga menjadi senjata untuk nak lawan musuh. Mari aku pukul. Yang keempat, aunun liddu'afa, bantuan kepada orang lemah. Orang lemah tak mampu nak berjalan, dia bertongkat. Yang kelima, ghammulil munafiqin, menyusahkan orang munafik. Orang munafik tak suka bertongkat dia. Yang keenam, ziyadatun fit ta'at, boleh menguatkan kita untuk ketaatan. Mana kita nak berdiri lama tak mampu, kita bertongkat. Itu boleh. Ini kata Hasan Basri. Semua riwayat-riwayat ini disebut oleh Syekh Wahbah dalam kitab dia, Tafsirul Munir. Dari sudut sanad, wallahu alam. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara kelebihan tongkat. Panjang pula kita cara tongkat ni. Kan? Kita pergi kepada perbincangan seterusnya lah. Baik. Sekarang Allah SWT, kita masuk ke sesi latihan. Tanya-tanya dah. Apa di tangan? Tongkat. Apa dia kerja tongkat? Nabi Musa AS telah mengambil kesempatan untuk menerangkan kepada Allah Azza wa Jalla tentang fungsi dia punya tongkat. Kan? Apa dia fungsi tongkat dia? Nabi Musa dah cerita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kita masuk kepada sesi latihan. Tengok ayat 19. Qala alqiha ya Musa. Allah berfirman, campakkan tongkatmu itu. Musa, campak tongkatmu. Alqiha itu mana? Campak. Kalau kata dak, letak tapi gitu. Alqiha ay alqi asaka wa alqi asaka, campak tongkatmu hai Musa. Fa'alqaha fahiya hayyatun tas'a. Allahu Akbar. Lalu ia mencampakkan tongkatnya. Bila Allah Ta'ala arahkan dia, Musa, alqi, campak. Nabi Musa pun, campak tongkat. Fa'iza hiya hayyatun tas'a. Maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang bergerak mencalar. Wow, naik selalu. Ular macam kobra. Sudah. Dia kata ular ni dia punya sifat dia, kita akan bincang dalam kejap lagi tentang hayyah, ular tu. Dia kata hayyah haqiqiyah azimah. Ular betul-betul ular. Besar dia tapi tataharraku bi sur'atin wa khifat. Ular besar tapi laju dia punya pergerakan. Biasa kalau ular besar ni macam ular sawa tu, tak bergerak dia slow. Boleh kambing dia pakai tidur situ. Ni ular besar tapi dia punya laju, dia punya pergerakan. Sudah. Bila Nabi Musa tengok tongkat jadi ular, terkejut dia, benda tak pernah berlaku. Allah Ta'ala firman kepada Musa, Qala khudha wa la takhaf. Musa, tangkap akan dia. Tangkap ularmu tu. Ular duduk gerak mari. Besar pula tu. Khudh, tangkap ular kamu. La takhaf.
Jangan takut. Itulah kamu, tongkat kamu kan? Kenapa kamu takut? Masya Allah. Falan tadurrak, dia tak akan beri mudarat kepada kamu. Jangan. Maknanya Allah Ta'ala beritahu kepada Musa, dia tu ular, tapi itu kamu punya ular. Tongkat itu milik kamu dan ular itu tidak akan mudarat kamu. Pergi tangkap. Jangan takut. Kalau nampak dia duduk ngangor gini pun, pegang dia. Sanu'iduha siratahal ula. Allah. Mau pegangnya dia, kami akan mengembalikannya kepada keadaan asal jadi tongkat balik. Mana Nabi Musa pergi, pegang dia punya pegang ular, jadi tongkat semula. Allah, ini memang magic lah. Dia panggil magic ataupun benda ajaib yang berlaku kepada Musa. Sesat tongkat. Pegang balik tongkat. Kemudian ialah Nabi Musa takutlah kan. Dalam suratul Qasas Allah kata falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran. Bila Musa tengok ular besar melompat walla mudbir, Nabi Musa terkejut, macam nak lari dia. Walam yu'aqib. Ketika itu Allah kata, ya Musa akhbil. Musa jangan lari. Wala takhaf, jangan takut. Innaka minal aminin. Kamu aman di sini, di bawah jagaan aku, jangan bimbang. Tongkat-tongkat kamu, ular-ular kamu, kenapa mau takut? Pergi ambil. Khuzha. Allahu Akbar. Menarik. Kita boleh bayangkan bagaimana paniknya Nabi Musa pada waktu itu sudah semesti kan. Masya Allah, tabarakallah. Selesai dia punya tongkat, sudah dipegang di tangan. Allah Ta'ala perintah yang kedua. Ini ujian yang kedua ataupun latihan yang kedua. Tengok ayat 22. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. Dan kepitlah tanganmu di celah lambung. Apa dia kepit ni? Bahasa kita ni. Menarik juga bahasa orang tua-tua ni. Maksud kepitlah tanganmu di celah lambungmu. Apa dia? Tengok nota halaman 56. Yakni masukkanlah tangan kananmu melalui belahan dada bajumu. Maknanya, sini kan ada belah dada ni. Masuk tangan sini, letak sini. Letak tangan, letak bawah sampai bawah ketiak ni. Serta kepitkan dia di bawah ketiak kirimu. Mana tangan kanan, masuk dalam baju, letak sini. Letak bawah ketiak. Seperti yang tersebut dalam ayat 12 Suratu An-Namli. Maknanya Allah kata masuk mula dalam Suratu An-Namli wa adkhil yadaka fi jaybik. Jelas. Maknanya masukkan tangan kamu dalam belahan baju sini. Masuk bawah ni. Tak bawah. Dalam surah Al-Qasas ayat 32 uslu yadaka fi jaybika takhruj bayda min ghairi su. Tengok Allah kata bila meletak sini, kamu keluarkan tangan, nascaya keluarlah ia putih bersinar-sinar. Kalau kata putih bersinar, mungkin kita akan bayangkan tangan dah jadi tangan bala. Bala ni orang panggil tangan dah bertukar warna. Tapi Allah kata apa? Min ghairi su. Dengan tidak ada cacat. Tak cacat. Tangan magic, tangan ajaib jadi. Tengok 857, yakni apabila tanganmu dikeluarkan semula, ia kelihatan putih bersinar-sinar sebagai satu mukjizat, bukan kerana penyakit sopok, penyakit bala, penyakit kulit. Tidak penyakit. Ia satu mukjizat. Keluar, putih tangan, cerah. Ini semua nak lawan ahli-ahli sihir yang ada di zaman Firaun supaya lagi pelik dia tengok, lagi kepeningan pok dia tu, lagi panik pok dia nak lawan. Keluar dua tanda latihan amali ini, dua tanda sudah berlaku kepada Nabi Musa AS. Akhir ayat dalam siri ini di ayat 23. Linuriyaka min ayatinal kubra. Allah.
Berlakunya yang demikian itu kerana kami hendak memperlihatkan kepada kamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang besar. Musa, ini tanda-tanda kekuasaan aku. Aku beri kepada kamu sebagai mukjizat, persiapan, alat untuk menerima arahan. Bila arahan? Tengok ayat 24 dalam siri akan datang. Nabi Musa menerima arahan. Jadi sebelum diterima arahan, lebih dahulu Allah SWT lantik dia. Kita pun kalau kita nak beri arahan kepada orang staf kita, yang pertama keluar dulu surat pelantikan. Awak telah dilantik sebagai sekian-sekian. Selepas lantik, maka diberinya latihan, taklimat tentang apa bidang tugas kita. Apa bidang tugas kita. Sekurang-kurangnya diberi persiapan diri, kamu ni akan bertugas di sini. Keadaan di sini gini. Mana Musa akan berdepan dengan Firaun, Firaun yang ada ahli sihir, maka ambil dulu latihan, dibuatnya latihan tongkat dan juga tangan. Tongkat dengan juga tangan. Dua-dua yang aku beri padamu ni Musa, apa dia? Linuriyaka min ayatinal kubra. Aku nak tunjuk pada kamu dalil kekuasaan kami yang besar yang menunjukkan agungnya kuasa Allah. Satu. Wasihati risalatika, benarnya kerasulan yang aku lantik kamu ini. Fayatma'inna qalbuk, naklah hati kamu tenang sebab kamu tahu kamu dilantik oleh Allah yang Maha Berkuasa dengan tanda-tanda yang aku tunjuk pada kamu. Maka watasik biwa'dillah, kamu yakinlah, kamu percayalah, kamu siqahlah dengan janji Allah untuk menjagamu dan memberi pertolongan kepada kamu. Wa takuna hujjatan, menjadi hujjah kepada orang yang kamu akan berdepan nanti. Sekejap lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada Nabi Musa tugas. Apa dia tugas? Tugas untuk menyampaikan dakwah ini kepada Firaun dengan kuncu-kuncunya, dengan pengikut-pengikutnya. Baik para jemaah sekalian. Oleh kerana kisah kita ni menarik, dan dalam surah Taha ini di antara surah yang detail tentang Musa, maka mari kita ambil beberapa fawaid al-ilmiyah, faedah-faedah dari sudut ilmiah dan juga faedah dari sudut at-tarbawiyah. Ini kita belajar sikit. Baik, yang pertama, Allah SWT tanya Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Musa, apa yang ada di tangan kamu itu? Apa? Idza qila ma wajhu istikhbar Musa? Apakah faedahnya Allah SWT tanya Musa tu? Sedangkan Allah Ta'ala aliman. Allah Ta'ala tu bersifat dengan ilmu, dia tahu semua. Dia tanya tu kenapa? Ini tanda. Tanda para pelajar. Kenapa Allah SWT tanya Musa, apa ada di tangan kamu? Apakah hikmah soalan dan apakah rahsianya? Mari kita jawab di sini. Para ulama kata ada 4 sebab. 4 sebab, 4 jawapan. Yang pertama, Allah SWT tanya Musa supaya Musa bagi jawapan bahawa yang ada di tangan aku ni kayu. Sebatang kayu, aku jadikan tongkat, aku bertongkat dengan dia, aku buat kait ambil daun-daun untuk makanan hayawan kambing aku dan lain-lain cerita. Sekarang ni Nabi Musa sudah pasti yang ada di tangan dia tongkat. Allah nak suruh Nabi Musa sedar bahawa itu kayu. Kayu ni tak hidup, kayu mati. Maka Allah SWT sekejap lagi akan tukar kayu ini menjadi ular. Ini benar belik berlaku. Bila dia tukar jadi ular, ketika itu Nabi Musa kena sedar bahawa dia sekarang ini berada di hadapan kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang sangat berkuasa atas dunia. Kamu jangan bimbang. Apa saja yang aku hantar kamu pergi jumpa Firaun ke jumpa siapa, jangan takut. Semua itu kecil belaka. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang pertama.
Yang pertama, tujuan tanya tadi supaya Nabi Musa sedar, ini kayu, kejap lagi dia akan tukar jadi ular. Sebab yang kedua, soalan yang kedua ditanya, ala sabilil inasilah. Allah Ta'ala nak tenangkan jiwa Musa. Musa sekarang ni dalam keadaan orang panggil menggigil. Takut. Duduk dah di lembah wadi yang jauh. Dalam gelak gelita malam yang sejuk. Dengar suara pula kata-kata. Maka Allah Ta'ala nak suruh Musa hilang rasa gerun. Dia tanya, apa dia ada di tangan kamu? Itu dia panggil sabilil inas. Macam kita lah kan. Kita bila kita jumpa orang yang kita belum kenal, Islam ajar kepada kita, macam mana kita nak tegur orang? Bagi salam. Contoh kita masuk dalam majlis, tengok ada orang penuh sini. Kita nak pergi mana? Nak kata apa? Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Maknanya nak mula bercakap dulu. Pada tu anak pergi di sebahagian negara Arab, kalau dia nak tegur kita, dia nak tahu kita ni dari mana, dia bagi salam, Assalamualaikum. Biasanya jawab salam tu Arab, Waalaikumsalam. Tapi apa dia tengok? Dia tengok jam. Saat kam? Kita tengok, dia tanya kita jam berapa, tangan dia ada jam. Orang kata nak interaksi, nak tegur kan. Dari mana? Sebab tu kita kadang-kadang buat apa? Tengok orang tengah buat kerja, sedang menyangkul, tak sedang relax. Jadi dia tahu dah. Itu dia panggil inas, untuk mendekatkan, jinakkan keadaan. Yang ketiga, Allah tanya Nabi Musa tadi untuk ala wajhi taqrir. Untuk Nabi Musa mengakui bahawa ini tongkat. Tak boleh bergerak, tongkat ini kayu. Maknanya dia sudah akui bahawa alat di tangan dia tu tongkat, tapi kejap lagi dia bertukar menjadi ular. Yang keempat, sebab yang keempat, iqamatul bayyinati ladaih. Nak menunjukkan satu hujah, dalil Allah SWT berkuasa melakukan apa saja dengan kehendak dia, dengan begitu cepat, benda tak ada boleh jadi ada. Sebab Musa nanti dia akan berdepan dengan kaum yang kafir, yang tidak mahu mengakui adanya hari kiamat, bangkit semula. Macam mana nak bangkit? Kita sudah mati. Allah kata kayu mati, boleh hidup jadi ular. Itu juga dalil kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Baik, itu yang pertama. Yang pertama, kenapa Allah Ta'ala tanya Musa sedangkan Allah Ta'ala sudah tahu soalan dia tanya tu dia tahu dah. Makanya 4 sebab rahsia ditanya soalan itu. Baik, kita pergi kepada perkara yang kedua. Perkara yang kedua, Allah tanya sepatah ya. Wa ma tilka biyaminik. Apa dia ada dia? Apa tangan kanan? Apa di tangan kamu? Bahasa Kelantan kata, gapo? Gapo tanganmu tu? Nah, gapo tanganmu maknanya apa ada di tangan kamu. Belajar bahasa sikit. Jadi Nabi Musa alaihissalam beradab dengan Allah Azza wa Jalla sebab soalan itu banyak kemungkinan. Boleh jadi nak tahu tentang jenis apa. Nak tahu apa manfaatnya benda di tangan kamu. Kalau kita nak kata, kayu apa ni? Ni kayu. Apa jenis kayu? Kita kata kayu jati, kayu balut, macam-macam nama. Orang Arab panggil kayu tongkat Musa, dia panggil kayu balut. Kayu balut. Sekarang ni orang kata tongkat Musa, kayu koka. Macam-macam dia punya khurafat timbul. Kayu koka lah, kayu tu kayu ni. Orang buat pameran jual kayu koka, bahtera Nabi Nuh lah, buat tasbih sampai 500 satu tasbih. Macam-macam dia punya cerita. Kalau orang pergi Mekah, masyhur dengan tongkat Nabi Musa ni, dia panggil kayu koka. Koka. Ada dalam blog saya, tengok dalam blog Abu Anah tu, tulis cerita kayu koka. Ada sahabat saya tulis, Ana share kat situ. Cerita ni cerita menarik lah kalau pergi ke Mekah, cari kayu koka lah, kayu Nabi Musa ni. Bila soalan tu kemungkinan banyak jawapan, maka Nabi Musa beradab dengan Allah supaya Tuhan tak tanya 2 kali, dia jawab penuh. Dia jawab penuh. Sebab boleh kata kayu. Boleh jadi soalan tu jenis kayu. Kayu apa tu? Boleh jadi fungsi kayu. Maka Nabi Musa jawab dua-dua.
Ini tongkat, aku guna dia untuk bertongkat, untuk ambil daun untuk kambing. Jawapan itu mantap. Kita ni para jemaah sekalian, kadang-kadang kita ni masalah bila nak berkenalan dengan orang atau memperkenalkan diri, payah sangat nak jawab. Tu kenapa? Ni ada orang telefon saya, Ustaz, ni Ustaz ke? Ya, saya. Saya nak tanya soalan boleh? Kata, insya-Allah kalau ada jawapan saya jawab. Bila kita balas balik, saudara siapa? Dia tak nak jawab dah. Saya kokak jawapan tak mau. Sepatutnya jawablah dengan jawapan yang betul. Saya Fulan bin Fulan dari tempat sekian-sekian. Masalah saya sekian-sekian, nak bertanya kepada Ustaz, itu dia panggil beradab. Tengok Nabi Musa AS, dia jawab detail. Jawab detail supaya kemungkinan soalan tadi semua terjawab. Yang ketiga, tanda ni pelajar. Yang ketiga, soalan pendek memberi jawapan yang lengkap. Ini juga termasuk dalam kepentingan pendakwah. Kepentingan pendakwah. Sebab itu Nabi Musa AS, dia jawab semua apa yang ada pada maklumat dia tentang tongkat dia. Dia jawab semua kepada Allah Azza wa Jalla. Senang. Nak bagi tahu adab kepada kita bahawa boleh kita jawab pendek dan boleh kita detailkan. Boleh kita detailkan. Contoh dalam masalah ini berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang pergi tanya Nabi, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahri. Orang tanya Nabi sallallahu, ya Rasulullah, ana tawaddau min ma'il bahri. Boleh ke tidak kami nak ambil wuduk dengan air laut? Inna narkabul bahr, kita naik bahtera, naik kapal atas laut. Air yang kita bawa untuk minum, untuk makan kan. Tapi untuk berwuduk boleh tak kita guna air laut? Kalau Nabi jawab sepatah, na'am, boleh, banyak lagi akan mari soalan. Mandi boleh? Boleh. Makan? Buat masak boleh? Boleh. Panjang pula. Maka Nabi SAW telah memberi jawapan 2 patah, tetapi 1 jilid kitab boleh dihuraikan. Nabi kata apa? Huwa tahuru ma'uhu, al-hillu maitatuhu. Airnya bersih, binatang, hayawan, bangkai dalam laut ini semua boleh dimakan. Allahu Akbar. Kecuali binatang-binatang yang beracun, itu cerita lain. Yang pentingnya asalnya binatang hayawan laut ni boleh dimakan. Maka hadis ni dikeluar oleh ulama Ashabus Sunan, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain. Maka kita mengatakan jawapan soalan pendek kita boleh jawab detail untuk tak perlu orang tanya 2 kali. Maka Nabi kata airnya bersih. Bila bersih semua boleh lah. Nak wuduk boleh, nak mandi boleh, kalau awak nak buat masak boleh, nak basuh pakaian boleh, semua boleh. Cuma dia masin sikit. Dan hayawan yang hidup dalam laut juga halal. Allahu Akbar, jawab pendek. Maka Nabi Musa AS telah memberi jawapan yang mantap, yang lengkap kepada soalan tersebut. Sebab itu kita kadang-kadang bila orang tanya hukum, kita akan tengok kepada soalan orang tu. Kalau dia ni perlu pada penjelasan, kita jawab. Sebab itu ada kadang-kadang orang SMS kat saya, WhatsApp mari, tanya soalan. Kita kata kalau saya jawab ya dengan tidak, mungkin dia tak faham. Maka Alhamdulillah, saya kata jazahumullahu khairah kepada admin yang telah mengambil video-video kuliah saya yang soal-jawab tu dipotong. Maka kita ambil link dia bagi. Tuan, saudara-saudari, dengar ini, insya-Allah boleh faham. Jadi Alhamdulillah, itu dia kepentingan memberi penjelasan. Baik, kita berpindah kepada perkara yang keempat. Yang keempat, Allah sebut kepada Musa, qala alqiha ya Musa, campak tongkat. Kata di para ulama, hikmatu, apakah hikmah? Waktu Musa sedang bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba Tuhan suruh Nabi Musa campak tongkat. Suruh masukkan tangan di bawah ketiak dia. Kenapa? Ini dia panggil waktu itu, waktu tadrib, waktu latihan amali, supaya Musa AS bila dia menerima jawatan nanti, dia perlu kepada orang panggil tanda-tanda sokongan yang menunjukkan dakwah dia itu benar. Ini dipanggil tanda sokongan yang menunjukkan dakwah Nabi Musa itu benar, bukannya main-main.
Maka di sini dia panggil waktu latihan. Waktu latihan menerima benda yang pelik. Jadi kita kalau tak berlatih dulu, susah nanti. Macam mana kita nak selesaikan masalah ketika itu kan. Mana latihan ni penting. Sama juga kita pendakwah ni pun, kadang-kadang kita latih. Contohnya kami di Pondok Sungai Durian ni, Alhamdulillah, arwah bapa saya dulu seorang yang petah dalam berpidato, rahimahullahu ta'ala. Maka setiap minggu, sama ada malam Isnin ke malam apa, ada satu malam dia buat latihan syarahan. Untuk pelajar-pelajar kita sini, petah berpidato. Bahkan latihan khutbah. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah, itu latihan terpenting. Sebab kita kadang-kadang bila pergi kampung, tiba-tiba orang cakap, Ustaz, bagi tazkirah lah sekejap lepas solat tu. Sudah. Mana kalau kita dah biasa bercakap, insya Allah kita boleh bercakap. Tapi kalau tak biasa, jangan main. Kata orang, berpeluh sampai ke lutut kan. Baik. Yang kelima ni ada sedikit tentang sifat ular. Sifat ular, tanda. Kita buat analisa. Dalam ayat ini Allah kata apa? Fa'alqiha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Musa, kamu campak tongkat kamu, dia akan jadi ular. Ular mengikut dalam bahasa Arab hayyah. Hayyatun. Maknanya ular, hayyah ni jenis ular. Ular jantan ke ular betina? Ular kecil ke ular besar? Nama dia ular. Kita kata ini ular. Dalam suratul A'raf ayat 107 Allah sebut فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. Tiba-tiba tongkat telah bertukar menjadi su'ban. Su'ban ni ular besar. Kobra. Itu ular besar. Dalam surah An-Namli, ka'annaha jannun. Ular tu besar, tapi dia punya melompat macam ular kecil. Ular kecil yang bergerak, orang panggil aktif. Lompat sana, lompat sini. Jadi pelik. Maka para ulama pengkaji cerita ni, dia kata dalam ayat ini ada 3 sifat ular. Hayyah, Thu'ban, Jan. Mana kata hayyah ular kecil. Baik. Macam mana nak jawab? Dia kata jawab. Jawapan yang pertama dia kata, mula-mula Nabi Musa campak tongkat, dia jadi ular. Dia bertukar daripada tongkat kayu kepada ular. Ular tu peringkat awal kecil. Thumma tatawarram. Kemudian ular tu berkembang, jadi besar. Bila jadi besar, sepatutnya ular besar ni dia tak lompat. Dia tak boleh lompat, dia berjalan gitu macam ular sawa, kita kata ular sawa. Yang duk makan kambing tu, dia berjalan je. Dia tak boleh kuat-kuat. Tapi ular Musa ni pelik, besar, boleh melompat. Itu ajaib. Maka kata di para ulama, asal tongkat telah menjadi ular tu telah besar, tapi dia boleh melompat. Maka ini benda yang pelik, benda yang pelik. Allahu Akbar. Jadi bila benda pelik, itulah nama dia mukjizat. Sebab itu ahli sihir bila dia tengok je, amanna. Kan bila ahli sihir tengok ya ular Nabi Musa, habis pakat sujud kepada Allah Azza wa Jalla, beriman. Sebab dia kata ini bukan sihir. Ini bukan sihir. Baik. Panjang lagi kisah kita. Baiklah. Nabi Musa bila tengok ular takut. Allah kata, khuzha wala takhaf. Musa, ambil balik tongkatmu tu, kenapa takut? Itu tongkat kamu. Kenapa kamu takut? Maka khussa bitilkal karamat, Allah Ta'ala beri kepada Nabi Musa beberapa kemuliaan mukjizat ini supaya Nabi Musa yakin dan percaya. Biasanya kita ni bila tengok benda pelik kita akan takut. Takut. Sebab Nabi Musa tak pernah tengok lagi ular macam ni. Dia tengok ular, tapi ular kecil, besar, lompat. Pelik. Maka Allah SWT bagi tahu kepada Musa, ular ini bukan ular biasa. Dia tongkat kamu, tapi dia sudah jadi ular.
maka jangan kamu takut. Maknanya hilang sifat tabi'i manusia takut tu hilang apabila dia tahu hakikat yang ada di hadapan dia, ini bukan ular, ini tongkat. Allahu Akbar. Yang ketujuh, memang naluri manusia bersifat takut kepada benda-benda yang menyakiti. Ular, dia dua yang manusia ni takut. Sama ada benda menyakiti atau benda yang menjijikkan. Allahu Akbar. Takut. Ada orang bila tengok benda yang menyakiti macam ular, skorpion, kalajengkit, takut. Ada orang yang tengok cicak takut. Seorang syekh besar mari daripada Mekah. Dia datang ke Kelantan. Allah Ta'ala dia hantar sebagai orang panggil imam. Bulan Ramadan sajalah pertukaran. Imam tempat kita pun sedap suara. Cuma orang panggil pertukaran da'i. Bila dia mari, tiba-tiba isteri dia telefon, abang, arji' bisur'ah, arji' ila funduk. Balik cepat ke hotel, balik cepat. Kita ingat kau, Masya Allah, isteri dia diganggu oleh pekerja hotel ke apa benda. Lish, dia kata, Lish, kenapa? Kelang kabut suami dia, kelang kabut. Dia kata, fi wazaka. Masya Allah, kita. So, Masya Allah. Apa dia kata? Dia kata ada cicak dekat bilik hotel. Kita kata, subhanallah. Ingat ada perampok, rupanya ada cicak. Mana rescue, kena balik cepat ke hotel sebab ada cicak. Kita kata, subhanallah. Binimu ni orang apa kata ni? Tak pernah tengok cicak. Jadi ada orang yang tengok cicak, tengok katak, dia jadi takut. Dia bukan sebab mu'zi, tapi sebab menjijikkan bagi pandangan dia. Kita kata itu naluri manusia. Baiklah para jemaah sekalian, yang terakhir, perbincangan kita semakin menarik. Yang terakhir, Allah SWT kata, sanu'iduha siratahal ula. Dia ni akan balik semula jadi tongkat. Apa yang susah kamu? Maknanya, kata di para ulama, beberapa kemuliaan Allah Ta'ala beri kepada Musa. Yang pertama, dilahirkan tongkat menjadi ular. Kan? Jadi tongkat ni ada di tangan Musa. Bila-bila Nabi Musa perlu, dia boleh je campak tongkat dia. Campak tongkat dia. Dia jadi ular. Jadi tak takut. Yang kedua, Allah nak beritahu kepada Musa, tongkat ini telah dicuba, terbukti, kalau campak, jadi ular. Maknanya Allah Ta'ala dah permudahkan urusan kepada Musa. Yang ketiga, Allah SWT nak Nabi Musa tenang. Menerima arahan Allah Azza wa Jalla nanti, bila berhadapan dengan Fir'aun, kalau Fir'aun tunjuk sombong, campak je tongkat kamu itu. Sebab apa? Sebab waktu berdepan, berhadapan di medan, di lapangan dakwah, kadang-kadang kita nak tunggu wahyu datang, susah. Nah, sekarang ni aku dah latih kamu, dah bagi maklumat kepada kamu, lawan je lah. Nah, pentingnya para jemaah sekalian, tadrib amali da'awi. Kita mengatakan yang 8 ni pentingnya latihan amali dakwah. Contohnya kita latih pelajar kita ni berdepan, berhujah dengan orang-orang bukan Islam yang anti-Islam. Sama ada dia ni mulhid, orang panggil apa dia ni ateis, atau kita kena latih dia. Takkanlah waktu orang ni hujah, dia telefon, Ustaz, guru, macam mana saya nak jawab? Tak ada masa. Takkanlah Nabi Musa bila berdepan dengan Fir'aun nanti, Nabi Musa kata, Ya Rabbi, tolong, bantu aku. Ketika itu Nabi Musa kena guna ilmu yang dia ada, kepakaran latihan yang telah diberi. Ketika itu Musa akan berani untuk berdepan dengan Fir'aun. Kita kata itulah 8 faedah kepada ayat yang kita baca bermula ayat 17 hingga 23. InsyaAllah siri yang akan datang, Nabi Musa AS menerima tugas besar. Ayat 24, Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Musa, pergi jumpa Fir'aun. InsyaAllah, para jemaah sekalian, dalam episod yang ketiga dalam kisah Nabi Musa, iaitu arahan Allah Azza wa Jalla supaya Musa pergi berdepan dengan Fir'aun, kita jumpa dalam siri akan datang. Baiklah para jemaah sekalian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.